Assalamualaikum, ai habal murah murhan ka salamat, saya Hikmah Jeni. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengadakan lawatan rasmi 2 hari ke Sabah. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba di Kota Kinabalu petang tadi untuk lawatan rasmi 2 hari ke Sabah. Lawatan itu dijangka mengukuhkan lagi kerjasama sedia ada antara kerajaan negeri dan persekutuan selain memudahkan perancangan pembangunan menyeluruh untuk Sabah. Ini lawatan sulung Perdana Menteri ke negeri ini selepas Gabungan Rakyat Sabah GRS membentuk kerajaan negeri selepas pilihan raya negeri Sabah September tahun lalu. GRS terdiri daripada Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan Parti Bersatu Sabah. Perdana Menteri memulakan lawatan ke Sabah dengan menghadiri program pimpinan bersama rakyat di Magellan Sutra Harbour Resort di Kota Kinabalu. Pada hari kedua lawatan esok, Muhyiddin dijadual menghadiri taklimat dan sesi Balai Rakyat Makmur Bersama Sabah 2030 di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah. Perdana Menteri turut dijadual melawat pusat vaksinasi COVID-19 daerah Kota Kinabalu di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Perdana Menteri akan mengadakan kunjung hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Juhar Mahiruddin di Istana Negeri. Selepas itu, beliau dijadual menghadiri pelancaran projek Lokawi Resort City dan majlis menandatangani memorandum persefahaman inisiatif pelaburan asing serta domestik di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Muhyiddin juga akan turun padang beramah mesra bersama rakyat Sabah pada program ziarah prihatin melibatkan golongan B40 di sekitar Kota Kinabalu. Lawatan ini juga dijangka dapat memastikan hala tuju pelan pembangunan Sabah Maju Jaya oleh kerajaan GRS bergerak seiring dengan wawasan kemakmuran bersama di peringkat nasional. Pelan pembangunan Sabah Maju Jaya akan bergerak dalam kerangka utama agenda pembangunan nasional di bawah wawasan kemakmuran bersama. Pelan itu akan memberi manfaat besar kepada rakyat Sabah menerusi pelaksanaan projek serta program berimpak tinggi yang memerlukan bantuan dan sokongan kerajaan persekutuan. Lebih 5,000 peluang pekerjaan dibuka kepada rakyat Sabah oleh pelabur Korea Selatan. Lebih 5,000 peluang pekerjaan bakal dibuka kepada rakyat Sabah dengan kemasukan pelabur Korea Selatan SK Nexilis yang dijangka memulakan operasi di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP dalam tempoh 2 tahun dari sekarang. Syarikat pembuatan kerajang tembaga itu membuat pelaburan 2.3 bilion ringgit yang turut menyediakan 400 peluang pekerjaan tenaga mahir di negeri ini. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, pelaburan terbesar bagi Sabah itu memberi kesan positif kepada Malaysia dan membuktikan keyakinan pelabur asing. Kilang itu kelak akan dibina di atas sebidang tanah berkeluasan 100 ekar di KKIP. Pembinaan kemudahan itu melibatkan 5,000 pekerja. Setelah siap, dalam tempoh 2 tahun akan datang, kilang berkenaan mensasarkan seramai 400 tenaga mahir yang terlibat secara langsung dalam pembuatan kerajang tembaga. Beliau berkata demikian kepada media di Kota Kinabalu petang tadi selepas mengadakan pertemuan dengan Presiden merangkap Ketua Pegawai Eksekutif SK Nexilis Kim Yong Tae. Azmin berkata, kerajaan persekutuan akan terus membawa pelaburan baru ke Sabah. Katanya, Sabah juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelaburan termasuk dalam sektor berteknologi tinggi dan ini adalah peluang terbaik untuk anak-anak Sabah. Menurutnya, ada 4 lagi pelaburan yang besar di Sabah yang akan dibincangkan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor esok.
Ini pula usaha mempermudahkan pengurusan mangsa bencana di Sabah. Depo simpanan keperluan bencana yang dijadikan sebagai pusat transit penyimpanan barang keperluan memudahkan pengurusan mangsa bencana di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, depo yang bernilai 8.9 juta ringgit itu telah siap pada Disember 2020. Ia mampu menampung keperluan 10,000 mangsa bencana. Menurut Rina, depo untuk mangsa bencana di Kota Kinabalu ini adalah yang pertama di negara ini. Terdapat 8 depo utama seumpamanya di seluruh negara. Kemudahan ini berperanan sebagai pusat transit apabila berlakunya bencana. Ia bagi pengagihan barang keperluan kepada depo-depo yang lebih kecil di seluruh negara. Menerusinya, keperluan seperti lampin pakai buang dan makanan kering sudah tersedia di depo berkenaan untuk diagihkan kepada mangsa bencana secepat mungkin. Rina berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri program kasih prihatin Yayasan Kebajikan Negara di Kota Kinabalu hari ini. Beliau turut memaklumkan Sabah menerima peruntukan sebanyak 345.9 juta ringgit melalui kementeriannya. Ini merupakan agian peruntukan yang terbesar berbanding negeri-negeri lain. Seterusnya menjadi manifestasi bahawa Kerajaan Perikatan Nasional amat prihatin kepada kebajikan rakyat di negeri ini. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dilaksanakan di Keningau selama 14 hari bermula esok. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, tindakan itu susulan peningkatan secara mendadak kes positif harian di daerah itu dengan 42 kes dilaporkan hasil saringan bersasar di Kampung Lingkudau yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD. PKPD di Kampung Tanah Merah Kota Marudu ditamatkan esok mengikut jadual. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 50 kes dilaporkan hari ini berbanding 102 kes malam menjadikan jumlah kumulatif kini 54,259 kes. Tiada kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini, manakala satu kluster baru dilaporkan iaitu kluster di Ghana di Keningau. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata kluster di Ghana di Keningau merekodkan 20 kes kumulatif. Keningau mencatatkan 23 kes hari ini selepas merekodkan peningkatan mendadak 71 kes semalam. Tawau mencatatkan 11 kes, manakala Kota Kinabalu dan Kalabakan pula masing-masing merekodkan 4 kes. Sandakan, Kunak, Penampang dan Putatan masing-masing merekodkan 1 kes. 17 daerah lagi tidak merekodkan sebarang kes baru dalam tempoh 24 jam lalu. Daerah Kota Marudu bertukar dari zon jingga ke zon kuning. 47 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 361 pesakit sedang menjalani rawatan. Setakat hari ini, secara kumulatif 41,420 orang telah menerima suntikan vaksin dos pertama di Sabah, manakala bagi vaksin dos kedua, 609 orang telah menerima suntikan secara kumulatif hari ini. Manakala di seluruh negara, 413,255 orang telah menerima suntikan vaksin setakat semalam. Yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin menerima suntikan vaksin dos pertama Pfizer BioNTech di Istana Negeri Kota Kinabalu hari ini. 287,390 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Seorang perancang utama kumpulan penculikan di Sabah mati ditembak.
Perancang utama kegiatan kumpulan penculikan untuk wang tebusan KFR di Sabah, Apo Mike, mati ditembak polis Filipina di Pulau Kalupag, Tawi-Tawi semalam. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali ketika dihubungi mengesahkan kejadian berkenaan. Katanya, Apo Mike disahkan mati ditembak oleh pasukan keselamatan Filipina. Bagaimanapun katanya, polis kontingen Sabah masih menunggu maklumat lengkap mengenai kejadian itu. Apo Mike atau nama sebenarnya Majan Sahid Juan adalah seorang subkomander Abu Sayyaf. Apo Mike dipercayai mengetuai beberapa siri penculikan termasuk kes penculikan 4 rakyat Sarawak di perairan sempurna berhampiran Pulau Ligitan pada 2016. Apo Mike juga adalah antara 21 senarai penjenayah dikehendaki Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah Eskom kerana terbabit aktif melakukan jenayah termasuk penculikan di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone. 3 rakyat Indonesia yang diculik kumpulan Abu Sayyaf pada Januari 2020 ketika menangkap ikan di perairan Sabah berjaya diselamatkan oleh pihak berkuasa Filipina di perairan Tawi-Tawi Khamis lalu. Menurut kenyataan Kementerian Luar Indonesia, ketiga-tiga mereka yang berasal dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara dilaporkan sihat dan dalam proses untuk diantar pulang ke Indonesia. Mereka diselamatkan petang Khamis lalu ketika bot yang digunakan kumpulan Abu Sayyaf yang membawa 3 tebusan berkenaan terbalik akibat dipukul ombak. Selepas diselamatkan, 3 rakyat Indonesia itu dibawa ke Zamboanga dan akan diterbangkan ke Manila untuk dihantar pulang ke Indonesia. 3 yang diselamatkan itu dikenali sebagai Arizal Kastamiran 30, Arsad Dahlan 41 dan Andi Riswanto Hayano 26. Mereka antara 5 nelayan warga Indonesia yang diculik oleh kumpulan Abu Sayyaf pada 16 Januari 2020 di perairan Tambisan, Tunku Lahad Datu. Seorang daripada mangsa culik berkenaan dikenali Laba 32 ditemukan mati dibunuh di Patikul Sulu pada September tahun lalu. Manakala nasib seorang lagi iaitu kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun masih belum diketahui. Mangsa culik terakhir di perairan Tambisan Lahad Datu lebih setahun lalu berjaya diselamatkan pasukan keselamatan Filipina di Pulau Kalupag, Langoyan, Tawi-Tawi, 6.30 pagi tadi. Mangsa yang dikenali sebagai Muhammad Khairuldin berusia 15 tahun antara 5 nelayan Indonesia yang menjadi tahanan kumpulan Abu Sayyaf dan menjadi tahanan terakhir yang diselamatkan. Muhammad Khairuldin diselamatkan selepas 3 lagi tebusan nelayan warga Indonesia diselamatkan Khamis lalu. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali, ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Katanya, Muhammad Khairuldin adalah mangsa terakhir diselamatkan dalam insiden kes culik di perairan Tambisan, Lahad Datu. Menurut laporan berita Filipina, Komander Tentera Filipina di Mindanao Barat, Lieutenant General Corleto Vinluan Jr. mengatakan semua tebusan berada dalam keadaan selamat. Dilaporkan bahawa pasukan keselamatan Filipina turut menembak mati Subkomandan Abu Sayyaf, Apo Mike, yang bertanggungjawab dalam beberapa siri insiden penculikan di perairan Sabah. Pada Januari 2020, kumpulan bersenjata menculik 5 nelayan Indonesia yang bekerja di sebuah kapal nelayan Malaysia di perairan Tambisan. Dilaporkan bahawa salah seorang tebusan yang dikenal pasti sebagai Laba 32 ditemui mati pada 28 September 2020 di Patikul Sulu, Filipina. 74 orang daripada 15 keluarga di Kampung Gersik, Labuan hilang tempat tinggal selepas 4 buah rumah mereka yang diperbuat daripada kayu musnah dalam kebakaran semalam.
Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan Ismaidi Ismail berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.50 petang. 2 jentera dikejarkan ke lokasi kejadian. Bomba mengambil masa hampir sejam untuk mengawal kebakaran. Ismaidi berkata api merebak dengan cepat kerana kedudukan rumah yang rapat antara satu sama lain. 3 kenderaan turut musnah dalam kebakaran itu. Tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan. Siasatan punca kebakaran sedang dijalankan. Mangsa kebakaran dipindahkan ke pusat pemindahan sementara Kompleks Darul Kifayah Labuan. Pegawai yang disyaki meminta rasuah berbentuk seks di Keningau akan ditukarkan serta-merta sementara menunggu prosiding selanjutnya oleh pihak berkuasa. Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Seri Panglima Safar Untung dalam satu kenyataan berkata, Kerajaan Negeri sangat menitik beratkan integriti dan tata laku penjawat awam negeri seperti yang dijelaskan dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah PPPANS 2008. Safar berkata pihaknya memandang serius laporan media berhubung penahanan seorang ketua jabatan peringkat daerah di Keningau kerana disyaki meminta rasuah berbentuk seks daripada seorang wanita. Beliau berkata pegawai yang melanggar sebarang peraturan atau terbabit dengan sebarang aktiviti yang bertentangan dengan peraturan dan undang-undang akan diambil tindakan serta-merta. Tegasnya, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah dalam siasatan kes ini. Semalam, SPRM Sabah menahan seorang ketua jabatan berusia 51 tahun di Keningau kerana disyaki meminta rasuah berbentuk perkhidmatan seks daripada seorang wanita bagi mendapatkan sokongan untuk pinjaman pertanian. Saya Hikmah Juni, Maksukul.